أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan dan majlis kita pada malam ini dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala majlis ilmu, yang mana majlis ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pertemuan kita pada malam ini juga tak lain tak bukan kerana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kerana baginda, maka kita takkan kenal apa itu sembahyang. Kalau tak kerana baginda, maka kita tak kenal apa itu berjemaah sewaktu sembahyang. Dan kalau tak kerana baginda, kita tak kenal apa itu berhimpun bersama-sama, mendengar, belajar serta berkongsi serta mengambil manfaat daripada firman Allah dan juga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah katanya, asas pertemuan kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu insya-Allah bermula pada malam ni kita akan baca satu kitab yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini membicarakan tentang sosok tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bermula berkaitan dengan fizikal Nabi, sikap Nabi, akhlak Nabi dan apa sahaja yang berkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut berjalannya, makannya, minumnya, kegemaran, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Di semua tu akan dibicarakan dalam kitab ini insya-Allah. Dan kitab yang kita masukkan iaitu kitab Asy-Syamailu Al-Muhammadiyyatu. Asy-Syamail Al-Muhammadiyah. Perkataan Asy-Syamail diambil daripada perkataan Syamula ataupun Syamila, yang memberi maksud kalau ikut terjemahan bahasanya menyeluruh, meliputi ataupun merangkumi. Namun begitu, bila perkataan Asy-Syamail ini dinisbahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka yang memberi maksud Asy-Syama'il iaitu as-sifatul hamidatu, sifat-sifat yang terpuji yang ada kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari kitab ini kita akan belajar tentang apakah perkara-perkara yang baik yang boleh kita lihat, kita dengar dan kemudian kita amalkan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, sifat-sifat kemuliaan yang ada kepada Nabi Muhammad, ataupun dengan makna yang lain kesempurnaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab apa disebut sebagai kesempurnaan? Ini kerana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna. Dan sempurnanya Nabi itu, Allahumma salli ala Muhammad, pada semua keadaan. Sama ada sempurna dari sudut saiz tubuh badan, sama ada sempurna dari sudut warna kulit, sama ada sempurna dari sudut anggota badan yang ada, ataupun sempurna dari sudut gaya dipamerkan, ataupun sempurna dari sudut bercakap, mendengar, bersembang, ataupun bermuamalah, senyum dan sebagainya. Jadi semua hak sempurna tu syama'il, keseluruhan kesempurnaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allahumma salli ala Muhammad membuktikan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya makhluk. Baik, sebab apa kita kata satu-satunya makhluk, kita tak kata satu-satunya manusia? Ini kerana kesempurnaan yang ada pada Nabi kita ini tak mampu nak ditandingi oleh mana-mana makhluk, hatta malaikat sekalipun. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi kullihim, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, sempurna ciptaan yang Allah bagi kepada
Nabi kita SAW, luaran serta dalaman. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dikatakan juga maksud asy-syama'ilul Muhammadiyah ialah al-akhlaq, iaitu akhlak pribadi Nabi kita SAW, ataupun at-tab'u was-sajiyah. Maksud at-tab'u was-sajiyah ialah keadaan serta perilaku Nabi itu memang sebegitu rupanya baik. Allahumma salli ala Muhammad, bukannya dibuat-buat ataupun ditempa ataupun dipelajari. Sebaliknya Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sudah sempurna. Beza dengan kita. Kita kalau nak sempurna dari sudut pengetahuan kita, maka kita kena pergi tadika dulu, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Abang menatang pau warna merah, warna tu harimau ke apa? Naga. Naga. Sekolah rendah ke menengah? Sekolah rendah ke menengah? Rendah lagi, tapi nampak macam dah tengah dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Maknanya kita nak pastikan tahap pencapaian pengetahuan kita itu mesti ikut marhalah dan mesti ditempa ataupun Allahumma salli ala Muhammad disusun. Berbeza dengan Nabi kita SAW. Nabi kita, pengetahuan Nabi, ilmu Nabi tak perlu kepada sekolah, tak perlu kepada pengajaran daripada manusia. Bahkan Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dalam keadaan Nabi diberitahu segala apa yang ada di atas muka bumi. Baik. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Persoalan perlu kita bangkit. Kenapa kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dan selalu kita tengok mana-mana masjid pun di antara silibus yang selalu orang guna mengajar ialah kitab Syama'il. Dan kitab Syama'il ni sebenarnya kitab himpunan hadis, susunan hadis. Kitab hadis yang berbentuk sirah, sejarah Nabi kita SAW, perjalanan hidup Nabi kita. Soalan, pasal apa ulama suka sangat baca kitab ni? Ataupun kenapa ulama tulis kitab seperti ini, cerita pasal Nabi kita SAW, himpun hadis, susun dalam ikut bab, lalu dibukukan. Ini kerana Allahumma shalli ala Muhammad, kata ulama, Allahumma shalli ala Muhammad, di antara kepentingan dan kelebihan kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ialah wa kullama qara'ta hadithan minasy-syama'ili waqafta ala 'azamati hadzal rasulil 'azim. Kitab Syama'il yang disusun oleh Imam Tirmizi ini, kata Syekhuna, setiap kali kamu lalu dan kamu baca pada setiap hadis yang dimuatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, maka kamu akan dapati betapa agungnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita dapat hayati bagaimana mulia serta hebat serta tingginya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita akan baca hadis tentang Nabi, kita akan tengok kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi. Waktu tu Allahumma shalli ala Muhammad akan mai satu perkara lagi, iaitu apa dia? Fazdadal hubbu wasyauqu ila ziyaratihi, atau fazdadul hubbu wasyauqu ilaihi. Kata guru kami, Allahumma shalli ala Muhammad, bila kita baca hadis pasal Nabi, kita tengok betapa hebat, betapa mulia, betapa indahnya Nabi kita SAW, maka waktu tu akan makin berputik dan makin tumbuh perasaan sayang kita, rindu kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perasaan rindu itu akan membawa kita kepada apa? Lebih teringin untuk nak kenal Nabi lebih dekat, dan lebih teringin untuk kita rasa nak pergi dekat dengan Nabi dari sudut zahir, iaitu ziarah Nabi di Madinah. Maka sebab tu, di antara kepentingan utama kita baca kitab seumpama Syama'il Muhammadiyah ni ialah untuk nak memupuk, nak menanam serta nak meningkatkan lagi perasaan cinta sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kitab Syama'il sebegini keberkatan dia sangat ajib, sangat lain macam. Sebab apa? Sebab setiap kali kita baca hadis-hadis tentang Nabi kita ni, kita rasa subhanallah, makin seronok nak tahu pasal Nabi. Allahu akbar. Dan ini juga termasuk di antara barakah yang ada pada Imam Tirmizi. Kerana hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Tirmizi ini menyebabkan seseorang bila baca hadis tersebut rasa tertarik.
Rasa lebih nak tahu pasal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan bila kita baca hadis begini ataupun kitab Syama'il sebegini, di samping dapat menambahkan kasih sayang kita kepada Rasulullah, dan kalau sungguh pun kita baca kitab Syama'il ni agak macam kurang nak boleh ikut, macamnya maksudnya tak berapa nak boleh faham, mungkinlah bahasa hadisnya, mungkinlah kadang-kadang kita pun tak nak relate apa kaitannya hadis ni dengan kita baca zaman sekarang, nak buat apa, ni hanya macam penceritaan, nampak macam tak ada faedah, tetapi di sebalik nampak macam tak ada faedah tu, ada lagi faedah besar yang kita dapat. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, kata Syekhuna, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar. Berdasarkan apa yang guru kami tulis di sini, Syekhuna Syekh Hisham Kamil, dia syarahkan hadis ini, kata beliau, wa qad kanat al-fatratu allati allaftu fiha hadha al-kitab rihlatan mubarakatan faqad sallaitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'adadil ahadithi. Ini ucapan ataupun perakuan daripada guru kami yang mensyarahkan hadis-hadis dalam ni. Guru kami itu Syekhuna Syekh Hisham Al-Kamil taala. Dia kongsi, dia kata di antara manfaatnya sewaktu dia menulis syarahan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah ini ialah perjalanan beliau menulis kitab syarahan ini, maka setiap kali dia menjumpai hadis Nabi, maka setiap kali itulah dia akan berselawat ke atas Nabi SAW. Ni bagi yang menulis. Adapun bagi yang kita dengar ni, setiap hadis yang kita baca, kita lalu secara automatik kita akan selawat sekali kepada Nabi kita SAW. Itu paling kurang manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kitab Syama'il sebegini dibaca, tujuannya ialah untuk nak dekatkan kita dengan Nabi kita SAW. Walaupun dengan hanya membaca, dengan hanya mendengar, belum kita mampu melihat Nabi kita SAW, namun hanya pendengaran sahaja boleh menimbulkan perasaan sayang kita kepada Rasulullah. Dan sebagaimana kata ulama, dan kata Syekhuna, ucapan ini dinisbahkan kepada Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Kata beliau, fal-udhunu ta'syaqu qabla al-'aini ahyana. Dan telinga itu akan lebih merindui sebelum mata kadang-kadang. Maksudnya apa? Dengan hanya mendengar, kita akan hadir perasaan sayang, perasaan suka kepada seseorang walau belum tengok lagi. Allahu Akbar. Contohnya macam zaman dulu TV tak banyak. Hatta kalau orang nak ada TV di rumah kena ada lesen. Jadi pakai radio je lah. Bila pakai radio, Allahumma salli ala Muhammad, kita duk dengar lagu, duk dengar bola, apa semua pakai radio lah. Walaupun dari radio, hati kita akan minat kepada penyanyi seorang. Hati kita akan rasa terpegun dengan pengulas yang cerita pasal bola tengah duk berjalan tu. Dan kita akan kenal habis seorang-seorang siapa pemain bola sepak hanya dengan radio, dengan dengar. Belum tengok lagi. Maknanya dengan hanya dengar sudah ada rasa minat, rasa tertarik, rasa seronok, rasa suka, rasa sayang. Maka begitulah kitab-kitab sebegini dibaca untuk apa? Nak hadirkan perasaan tersebut dalam hati kita. Khair. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, sebelum kita baca satu persatu hadis dan juga syarahan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, kita akan tengok sikit pengenalan bagi penyusun kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun pengarang kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang mengarang kitab ini ialah Al-Imam At-Tirmidzi. Nama sebenar beliau Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa Ad-Dhahhak At-Tirmidzi. Ringkah kata Imam Tirmidzi. Allahumma salli ala Muhammad. Di kalangan muhaddithin, Allahumma salli ala Muhammad, beliau Allahumma salli ala Muhammad wafat pada tahun 200 lahir pada tahun 209 Hijriah bersamaan 823 Masihi. Dan Al-Imam Tirmidzi merupakan seorang yang sangat alim, seorang yang faqih, seorang muhaddith, bahkan termasuk dari kalangan hufaz, maksudnya hafiz, orang yang menghafal hadis lebih daripada puluhan ribu. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Dan Allahu Akbar, Al-Imam Tirmidzi di antara guru beliau ialah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Qutaibah Ibnu Sa'id Al-Thaqafi dan ramai lagi. Maknanya
Kalau dengar nama-nama guru dia ni, sudah kita boleh bayang keilmuan Imam Tirmizi lagu mana. Maknanya dia belajar bukan dengan calon-calon orang. Ni semua tokan-tokan belakang ni, pemuka-pemuka kepada ilmu hadis dan juga ilmu fiqh, bahkan pemuka kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari, Imam Muslim, ni nama-nama tonggak kepada ilmu hadis dalam agama kita. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Tirmizi wafat pada tahun 279 Hijriah. Allahu akbar. Habis sedikit sebanyak pengenalan tentang Al-Imam Tirmizi. Jadi insya-Allah kita baca hadis dan kita akan tengok apakah kelebihan, keterangan serta syarahan yang didatangkan oleh guru kami, iaitu Syekhuna Syekh Hisham Al-Kamil hafizahullah taala wa ra'ah. Jadi insya-Allah ni malam mula kita. Lepas ni insya-Allah kita akan ada kitab insya-Allah. Kalau boleh pakai beli kitab, elok baca kitab. Dan konsep kita lepas ni pun insya-Allah kita akan ubah sikit. Saya baca hadis dalam bahasa Arab, kemudian ada seorang tolong baca terjemahan dia. Ni naik. Suruh takut, jangan risau. Bukan suruh syarah pun, suruh baca ya. Allah, jangan risau, baca sebiji-biji. Supaya apa? Saya nak hidupkan suasana macam kami mengaji di Mesir. Kami mengaji di sana, Allahumma salli ala Muhammad. Cara kami mengaji dengan guru kami, kebanyakannya kami yang akan baca kitab, guru yang syarah. Maksudnya kalau kami pergi baca, kami mengaji, kami buat kitab, guru tak buat kitab pun kadang-kadang. Kami di bawah yang akan baca. Bila kami baca sampai satu part, Syekh akan suruh kami berhenti, kemudian Syekh syarah macam tu. Jadi kalau saya nak suruh baca teks Arab, takut saya jadi banyak pula baca, jadi macam ustaz ni meduk saja ni kan. So lepas ni saya baca yang teks Arab, yang terjemahannya Abang Fadil baca. Allahu akbar. Khair. Dia dapat dua kelebihan tau. Siapa yang tukang baca dalam majlis kita ni, dia dapat dua kelebihan dari sudut sanad riwayat hadis dia dapat. Dalam ilmu hadis, peringkat periwayatan sanad dari sudut kekuatannya, kaedah yang pertama ialah guru baca hadis, guru anak murid dengar. Itu peringkat yang pertama, yang mana seorang perawi kalau dia nak sampaikan, dia akan sebut haddatsana syekhuna, guru kami telah menceritakan kepada kami. Maksudnya guru yang sebut, anak murid dengar. Satu lagi keadaan, Allahumma shalli ala Muhammad, murid baca hadis, guru dengar. Peringkat kedua. Maka peringkat kedua ni, perawi akan sebut akhbarana syekhuna, guru kami telah mengkhabarkan kepada kami. Maksudnya bukan guru yang sebut hadis, anak murid baca, guru ijazahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi siapa hak tukang baca tu dapat dua lah. Saya baca satu, dia baca satu, dua. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, cukuplah nak terbang, saya ada dua. Khair. Habis, insya-Allah kita masuk hadis satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadina al-muttasilati ila al-imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bimashayikhina wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid darain Allahumma amin. Qala babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata Imam Tirmizi, bab yang datang pada menyatakan tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ataupun bab yang menceritakan tentang rupa paras Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun bab yang menceritakan tentang bentuk tubuh badan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk pengetahuan, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, Imam Tirmizi wakmai sebanyak 56 bab. Semua sekali 56 bab. Jadi kita doa moga-moga Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita untuk khatam ke semua sekali. Bila? Wallahu a'lam. Kalau cara baca seminggu sekali lagu ni, insya-Allah mungkin 5-6 tahun kot. Allahu akbar. Khair. Yang penting baca. Baik, bab yang pertama kata Imam Tirmizi berkaitan dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, qala akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul
kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam laysa bil tawil al ba'in wala bil qasiri wala bil abyad al amhaqi wala bil adami wala bil ja'd al qatati wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Baik, hadis ini maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Hadis ini perawi dan sahabat yang menyampaikan ini ialah khadam kepada Nabi yang bernama Sayyiduna Anas bin Malik bin Nadr al-Ansari al-Khazraji. Sayyidina Anas merupakan Allahumma salli ala Muhammad, khadam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Sayyidina Anas lahir sebelum Nabi berhijrah 10 tahun. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad 10 tahun sebelum Nabi sampai ke Madinah, Sayyidina Anas baru lahir. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, maknanya waktu tu umur Sayyidina Anas 10 ataupun 9 tahun, 9 ataupun 10 tahun. Jadi bila Allahumma salli ala Muhammad Nabi sampai ke Madinah, mak kepada Sayyidina Anas ni yang bernama Sayyidatuna Ummu Sulaim bintu Mulhan ibn Khalid. Mak kepada Sayyidina Anas namanya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ni bila Nabi sampai saja ke Madinah, maka dia bawa anak beliau Sayyidina Anas bin Malik waktu tu umur 9 ataupun 10 tahun, pergi jumpa dengan Nabi dan serah dekat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Adik umur apa pakai baju merah? 9. Elok dah boleh hantar ni. Kita pergi hantar kot tunggu mana-mana boleh? Boleh tak? Duduk sana tu tak balik dah. Lepas besar baru balik. Nampak macam nak teriak tu. Maknanya cuba bayangkan, besar macam tu, mak dia bawa pergi jumpa Rasulullah, bagi dekat Nabi anak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuannya untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun, iaitu sepanjang hidup Nabi di Madinah 10 tahun. Selama itulah Nabi SAW selama itulah Sayyidina Anas menjadi khadam kepada Rasulullah. Khadam di sini bukan macam khadam cerita 3 Abdul tu. Hak tu hamba sahaya. Khadam maksudnya orang yang berkhidmat dalam keadaan dia seorang yang merdeka. Dan subhanallah, Nabi jaga Sayyidina Anas tu macam anak sendiri. Bahkan kasih sayang Nabi bagi tu kalah mak ayah Sayyidina Anas bagi kat dia. Nabi sayang sungguh sampai tahap tak pernah Nabi kasari, bahkan tak pernah Nabi tinggi suara dekat Sayyidina Anas. Baik. Suatu mak Sayyidina Anas bawa Sayyidina Anas pergi jumpa dengan Nabi ni. Dia pun habaq kata, "Wahai Rasulullah, ni anak saya Anas, tolong doalah ke anak saya ni." Allahu akbar. Khair. Bila mak dia tolong minta Rasulullah supaya berdoa, doa supaya apa? Untuk mendapat keberkatan dan diberikan harta yang banyak, kemudian dipanjangkan umur dan anak yang ramai. 4 benda. Mak dia kata, Rasulullah, doakan anak saya ni, moga Allah berkat dia, moga umur panjang, harta banyak, anak pun ramai. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi SAW doa untuk Sayyidina Anas. Nabi pegang atas kepala, Nabi doa untuk 4 perkara tu. Khair. Hasil daripada doa Nabi itu makbul. Kesan dia apa dia? Fa'asha akthara min 100 sanata. Sayyidina Anas umur dia lebih 100 tahun. Satu, umur panjang. Walahu minal awladi wal ahfad 123 waladan wa bintan. Dari sudut anak pula, Sayyidina Anas mempunyai 123 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Ramai sungguh berkat doa Nabi. Dan di hujung sewaktu Rasulullah dah wafat, Sayyidina Anas jadi seorang kaya raya, sehingga kan dia bina satu banglo besar di Basrah, di Iraq. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Sayyidina Anas merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Lepas wafatnya Nabi, maka Allahumma salli ala Muhammad, ramai sahabat yang keluar
pi ke negara macam-macam untuk nak sebarkan dakwah. Ada yang pi Kufah, ada pi ke Syam, ada pi ke Palestin, ada yang pi ke Yaman, ada yang pi ke Iraq, pi Basrah. Jadi Sayyidina Anas dengan beberapa lagi para sahabat pi ke Basrah. Dan di sana Allahumma salli ala Muhammad, sahabat-sahabat meninggal di Basrah, dan orang terakhir meninggal di Basrah ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Baik, tu sedikit sebanyak cerita pasal Sayyidina Anas. Sebelum tu saya nak abang, kaedah bacaan saya minta maaf banyak, lambat habis. Sebab apa? Kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil manfaat. So bacaan kita ni, kita akan baca hadis, terjemah hadis, kemudian kalau perlu kita akan tengok sedikit pengenalan tentang perawi hadis ni, macam Sayyidina Anas tadi. Moga-moga kita kenal sikit tentang mereka, dapat kita tiru cara mereka. Khair. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Daripada hadis ini, apa Sayyidina Anas cerita? Sayyidina Anas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini. Pertama sekali Sayyidina Anas nak cerita ketinggian Nabi. Iaitu kata Sayyidina Anas, Rasulullah SAW itu bukanlah seorang yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Maknanya saiz Nabi ni sederhana. Sederhana, kata guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Kata Syekhuna Syekh Hisham, ukuran tinggi Nabi ni lebih kurang 170 ke 175 cm. Abang Padi berapa? 171. Nabi lebih kurang macam tu, tak terlalu tinggi sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak lebih pun 180 macam tu saja. Taklah tinggi lampai macam orang main bola jaring tu kan. Tak. Allahu Akbar. Sederhana tubuh badan Nabi, dan Nabi tak pula terlalu rendah. Subhanallah. Walaupun begitu, Nabi SAW walaupun saiznya kadang-kadang ada sahabat lebih tinggi berbanding Nabi, tapi bila Nabi duduk dengan sahabat, nampak Nabi lebih tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Itu ketinggian Nabi. Kata Sayyidina Anas, Nabi bukanlah seorang yang terlalu tinggi, terlalu rendah. Kemudian wala bil abyadil amhaqi. Nabi warna kulitnya tidaklah terlalu putih sangat. Contoh kita macam putih albino ataupun putih yang terlalu cerah sangat, tak. Sebaliknya, Allahumma salli ala Muhammad, warna putih kulit Nabi lah putih kemerah-merahan. Abyadun musyarrabun bil humrah. Dalam riwayat lain disebut putih Nabi ini bercampur dengan kemerah-merahan. Dan warna kulit Nabi juga, kata Sayyidina Anas, wala bil adami. Nabi bukan seorang yang hitam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sebab tu kata Syekhuna, siapa-siapa yang mensifatkan Nabi bahawa saja Nabi ini orang yang hitam, maka orang ini telah mendustai tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mungkin ada orang kata, betul ke Nabi putih? Pasal Nabi duduk di Mekah, aku duduk pergi umrah berapa kali, aku tengok ramai je orang Arab ni jenis muka gelap-gelap, hitam sana, pasal panas. Mai mana pula kata Nabi putih merah ni? Tak boleh sebut macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana sifat macam tu menunjukkan kekurangan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Sayyidina Anas cerita pasal tinggi Rasulullah, cerita pasal warna kulit Rasulullah, seterusnya perkara ketiga disebut sini ialah wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Sayyidina Anas cerita pula tentang rambut Nabi. Rambut Nabi ni lagu mana? Kata Sayyidina Anas, rambut Nabi tidaklah terlalu kerinting dan tidaklah terlalu lurus. Rambut Nabi apa dia? Beralun, panjang, beralun. Bahasa kita apa? Ikal mayang. Baik, sebab apa Sayyidina Anas kata wala bil ja'di, rambut Nabi tidak terlalu kerinting? Kerana kebanyakan orang Arab rambut mereka kerinting. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Sayyidina Anas kata tidak terlalu lurus? Kerana ada bangsa yang masuk ke dalam kota Mekah ataupun Madinah, contohnya orang Yahudi, banyak rambut mereka lurus, macam orang perempuan lurus terus tu, hak jenis buat teknik rebonding tu. Adapun rambut Nabi keadaannya macam mana? Ikan mayang beralun. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allahu Akbar. Kata Sayyidina Anas lagi,
Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Ta'ala membangkitkan baginda, iaitu melantik Rasul Nabi kita menjadi Rasul ketika umur Nabi 40 tahun. Fa'aqama bimakkah 10 sinin. 40 tahun Nabi dapat wahyu di Gua Hira tu. Allahu Akbar. Baik, setelah Nabi dapat wahyu yang pertama Iqra dalam Gua Hira ketika Sayyidina Jibril mai peluk Nabi itu, maka bila dapat saja wahyu Iqra, maka secara rasmi Nabi menjadi Rasulullah, utusan Allah di atas muka bumi. Baik, soalan, kenapa kita kata bermula daripada wahyu Iqra itu Nabi dengan rasmi dilantik menjadi Rasul? Kenapa kita tak kata Nabi secara rasmi dilantik menjadi Nabi? Soalan pertama. Sebelum jawab soalan pertama tu, mai soalan yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan dia ialah, sebelum Nabi dapat wahyu Iqra di Gua Hira tu pada umur 40 tu, sebelum peristiwa tu Nabi dah jadi Nabi belum? Maka kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW dah pun menjadi Nabi sebelum mendapat wahyu Iqra. Adapun wahyu Iqra itu lantikan rasmi menjadi Rasulullah. Ada beza kan Nabi dengan Rasul? Adik bisa mengaji tak bab Nabi dengan Rasul? Dah jawab apa dah? Dah jam 4. Nabi itu apa? Khair. Kan kita mengaji ada beza Nabi dan Rasul kan? Okey, istilah dia macam ni. Semua Nabi, semua Rasul itu Nabi, dan tidak semua Nabi itu Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Maksudnya macam mana? Allahu Akbar. Kesemua Rasul, Rasul ini utusan Allah, wakil dari Allah Ta'ala untuk nak sampai ke wahyu. Jadi kesemua Rasul nak menjadi utusan ni mesti kena jadi Nabi dulu. Baik. Jadi seorang Rasul itu dia juga Nabi. Maksud Rasul ialah seorang lelaki yang dibangkitkan oleh Allah, diberikan wahyu, maka dipertanggungjawabkan untuk mengamalkan wahyu itu serta disampaikan kepada orang lain. Ni Rasul. Nabi pula seorang lelaki yang dibangkitkan oleh Allah, diberikan wahyu, cumanya hanya untuk diri sendiri sahaja, tak diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan. Bila dengan Rasul, Allahumma salli ala Muhammad, 1000, saya ingat 1000 berapa? Allahumma salli ala Muhammad, saya ingat 1000 berapa? 1260. Saya tak ingat bilangan Rasul, bilangan Nabi. Secara kesimpulannya, Allahumma salli ala Muhammad, Rasul bilangannya ada 300. Kalau saya silap, tolong betulkan. Tapi di kalangan ramai-ramai itu, yang wajib kita kenal mereka secara satu-satu nama ialah 25 orang. Jadi maknanya apa? Nabi dan Rasul berbeza dari sudut pangkat. Nabi tidak semestinya Rasul, Rasul sudah tentu Nabi. Allahu Akbar. Contoh Nabi yang bukan Rasul, pernah dengar tak nama Nabi Yusha? Yusha, Nabi Yusuf Rasul. Yusha ni siapa dia? Pernah dengar tak cerita pasal Nabi Musa alaihissalam keluar pi tepi pantai pi cari Nabi Khidir? Kan dalam surah Kahfi kan, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa berjalan dengan seorang pemuda, Allahu Akbar, yang berjalan dengan dia. Soalan, siapa pemuda tu? Hak tolong bawa bekalan makanan, yang kata kita dah sampai ke tempat ini, elok kita makan dulu. Itulah Nabi Yusha. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi Nabi kita SAW sudah pun dilantik menjadi seorang Nabi sebelum Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Bahkan Nabi menjadi Nabi itu sebelum Nabi Adam siap penciptaannya. Maknanya belum Nabi lahir ke dunia ni lagi, nama Nabi dah tercatat sebagai Nabi Muhammad. Seorang lelaki yang bernama Muhammad itu dilantik menjadi Nabi Allah ketika mana? Ketika Nabi Adam belum siap diciptakan lagi. Siapa yang habaq ni? Nabi yang habaq.
Nabi kata kuntu nabiyyan wa adamun munjadilun fi tinatihi. Dalam riwayat yang lain kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Kata Nabi kita, aku sudah menjadi nabi sewaktu Adam masih lagi dalam proses pergaulan ataupun campur adun tanah dengan air. Kan malaikat nak cerita Nabi Adam, Allah Ta'ala suruh malaikat ambil berapa bahagian tanah di atas muka bumi ni, campur dengan air, gui-gui buat dia punya bentuk badan. Waktu tengah duk gui tanah dengan air tu, Nabi dah jadi Nabi dah. Dalam riwayat yang lain kata kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku telah dilantik menjadi rasul ketika mana? Sewaktu roh nak ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam. Waktu tu dah menjadi Nabi dah. Maka sebab tu kata ulama, Nabi kita SAW tak boleh kita samakan dengan mana-mana orang. Tak boleh kita kata Nabi ni sebenarnya waktu kecil sebelum dapat wahyu di Gua Hira ni dia macam budak lain lah. Budak biasa duk belah kambing, duk main kat kaki bukit, dia bawa kayu lebih kurang. Tak boleh. Kalau apa? Bercakap macam tu merendahkan kedudukan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi kita menjadi rasul ketika Nabi umur apa? 40 tahun. Kemudian setelah menjadi rasul, fa aqama bi Makkah 10 sinin. Nabi berada di Mekah. Nabi tinggal di Mekah berdakwah selama 10 tahun dan Nabi tinggal serta berdakwah di Madinah 10 tahun. Pelik tak riwayatnya? Pelik tang mana? Sayyidina Anas kata Nabi bila dapat wahyu di Gua Hira umur 40 tahun. Lepas dapat wahyu tu, Nabi tinggal dan berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Yang kita belajar sirah, Nabi berdakwah di Mekah berapa lama? 13 kan? Nak pakai yang mana satu? Nak pakai hak sirah kah? Haklah hadis ni. Kemudian Sayyidina Anas kata selepas pada tu Nabi berhijrah ke Madinah dan Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Kira-kira balik macam tak cukup 3 tahun Nabi berdakwah. Baik, macam mana Sayyidina Anas kata di Mekah 10 tahun sedangkan kita mengaji kitab sirah dalam riwayat yang banyak yang lain kata 13 tahun di Mekah. Di sini kita kena ingat hakikat sebenarnya ialah Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Cuma Sayyidina Anas sebut ni nak bagi sedap gaya bahasa Arab. Orang Arab ni kalau nak sebut ucapan depa, kalau boleh depa nak bagi sama rima belakang tu. Asyara sinin Makkah bi Makkah 10 sinin bil Madinati 10 sinin, 10 tahun nak bagi sama, tapi hakikatnya ialah 13 tahun. Kalau ikut dalam mata pelajaran matematik, ini disebut sebagai kaedah bundar. Kan? Nombor yang kecil hampir dengan besar tu kita sebut nombor besar tu. Allahu akbar. Khair. Baik, kemudian wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewafatkan baginda, mengangkat baginda ketika mana umur baginda 60 tahun. Ni satu lagi. Yang kita belajar Nabi wafat umur apa? 63. Tapi Sayyidina Anas kata 60 saja. Ini kerana bahasa tadi kaedah bundar. Allahu akbar, nak bagi sedap. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Umur Nabi wafat 63 tahun. Sepanjang hidup Nabi 63 tahun tersebut, kata Sayyidina Anas, tidaklah ada pada kepala Nabi serta janggut Nabi melainkan hanyalah 20 helai uban sahaja. Subhanallah. Tu kata kalau baca kitab Syama'il ni, kita nampak comelnya Nabi, hebatnya Nabi, cantiknya Nabi, indahnya Nabi. Tak indah lagu mana? Umur 63, uban 20 orang. Kita umur 30, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi umur 63, uban 20 orang. Kita umur 36, uban setengah kepala. Ya Allahu akbar. Kadang umur tak sampai 40 lagi, dah mutih dah. Allahu akbar. Dan subhanallah, kalau kita perhati balik, sebenarnya uban Nabi terlalu sikit sampai tahap Sayyidina Anas kata apa? Tidak ada pada kepala dan janggut. Maknanya daripada 20 urat uban dekat Nabi tu, bahagi 2 pula tempat. Kepala satu, janggut satu. Maknanya sikit sangat dekat janggut ada berapa urat saja, dekat kepala berapa urat ya.
Dan Allahumma salli ala Muhammad, kata guru kami Syekhuna Syekh Hisham, di antara tempat adanya uban Nabi ialah kalau di kepala bahagian belahan rambut. Allahumma salli ala Muhammad, rambut Nabi ikan mayang lembut, dan Nabi selalu sikat rambut. Nabi sikat rambut ada dua keadaan, dua jenis, dua cara. Nanti kita akan masuk satu bab khusus berkenaan dengan babu majaa fi tarajjulihi, bab berkaitan dengan Nabi sikat rambut. Khair, Nabi SAW ada kalanya Nabi akan sikat rambut dengan cara sikat pi ke belakang, sikat naik ke atas lagu tu. Ada caranya Nabi sikat, Nabi pi ke depan dan lepas habis turun semua. Baik, setiap kali Nabi sikat, apa cara sekalipun, sikat pi ke belakang ke lepas ke depannya, hak tengah mesti dia belah sendiri. Allahumma salli alaihi wasallam, nampak belahan rambut Nabi SAW. Jadi kata guru kami, tempat adanya uban Nabi ialah pertama di belahan rambut, yang kedua di sebelah pipi sini, orang panggil sideburn sini kan, kanan dan kiri, dan yang ketiga tempat uban Nabi ialah di janggut Nabi. Tu je. Subhanallah. Baik, umur 63 tahun 20 urat. Subhanallah. Nabi hidup mutamatti', maksudnya enjoy dengan walaupun usia tua tapi tubuh badan jasad nampak muda. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kata Syekhuna, berdasarkan hadis ini di antara faedah yang boleh kita ambil ialah, Allahu akbar, al-mushrabu bihumratin khairu alwanid dunya. Kan disebut dalam hadis tadi, Sayyidina Anas kata warna kulit Nabi itu ialah putih kemerah-merahan. Dan warna putih kemerah-merahan ni warna yang terbaik pada zaman itu, bahkan warna terbaik untuk orang yang berada di dalam muka bumi ni. Dan Allahumma salli ala Muhammad, warna putih kemerah-merahan ni, Allahumma salli ala Muhammad, warna kebanggaan orang Arab. Sebab yang akan dapat warna putih kemerah-merahan ni kebanyakannya orang yang mai daripada golongan bangsawan, golongan yang hebat dan golongan yang mulia. Dan ini membuktikan bahawasanya Nabi SAW datang daripada keturunan yang baik, keturunan yang hebat dan keturunan yang mulia, dan datang daripada keturunan yang tidak pernah menyungutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun daripada keturunan yang ahli fitrah, yang mereka ini merupakan ahli syurga. Soalan, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Jadi sebelum tahun gajah tu, Allahumma salli ala Muhammad, hatta sebelum daripada Nabi dilantik jadi Rasul pada umur 40 tahun tu, waktu tu umat hidup dalam keadaan jahiliah, sembah berhala dan sebagainya. Khair, soalan kita ialah, apakah hukum bagi mereka yang meninggal dunia sebelum Nabi kita dilantik menjadi Rasul? Contoh, mak ayah Nabi kita. Mak ayah Nabi kita mati dalam keadaan hidup dalam suasana masyarakat yang jahiliah, ada yang sembah berhala, ada yang apa semua. Khair, soalan, adakah mak ayah kita, mak ayah Nabi kita ahli neraka sebab tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini ramai orang yang bila tak baca tentang Nabi, tak reti nak letak kedudukan Nabi di tempat mulia, maka dia akan kata confirm mak ayah Nabi ni neraka. Yang tak masuk Islam, nak masuk syurga lagu mana? Syurga tu orang Islam. Tak mahu pula zaman tu entah-entah mak ayah Nabi juga sembah berhala, entah-entah dia pun. Khair, macam mana hang boleh kata mak ayah Nabi dalam neraka? Nabi sendiri kata. Nabi kata lagu mana? Pernah satu ketika ada seorang sahabat mai tanya Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, aina abi? Biasanya ayah dia seorang yang musyrik, tak beriman dengan Nabi, mati dalam peperangan. Peperangan menentang Nabi kita SAW. Dia anak masuk Islam. Khair, lalu dia jumpa Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, apa nasib ayah saya? Ayah saya seorang yang musyrik, tak beriman dengan kamu, bahkan menentang kamu, mati. Apa nasib dia, neraka ke syurga?
Hadis ni lah mereka pegang. Mereka kata mak ayah Nabi dalam neraka. Nabi jawab apa lepas ditanya? Nabi kata abi wa abuka finnar. Nabi kata ayah aku dan ayah hang dua-dua dalam neraka. Tu Nabi sendiri kata mengaku. Tapi ulama bila baca hadis ni, ulama yang meninggikan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, dia rasa pelik dengan hadis ni. Bukan pelik tak percaya tu hadis. Pelik dari sudut maksud yang difahami oleh orang tu, kata mak ayah Nabi dalam neraka. Khair, tak pelik lagu mana? Pertama sekali, hadis ini agak bercanggah dengan ayat Quran. Bercanggah dari sudut maksud. Canggah lagu mana? Dalam Al-Quran kata Allah, wa ma kunna liyu'adzibahum hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami sama sekali tidak akan mengazab mereka di atas kesalahan yang mereka lakukan sehinggalah kami utuskan Rasul beri peringatan kepada mereka. Maksudnya apa? Mak ayah Nabi hidup dalam keadaan tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada yang mendatangkan syariat. Maknanya waktu tu fatrah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mati pada zaman tu ahli surga, ahli fatrah dipanggil. Hadis ni Nabi kata mak ayah aku dalam neraka. Kena teliti dulu bahasa Nabi. Sebab tu bahasa Arab tak boleh faham literal. Dia kena cek orang Arab bila sebut abi, ayah betul ke? Contoh kita lah kan, Allahumma salli ala Muhammad, kita ada anak menakan ramai. Anak menakan ni rapat dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan anak menakan panggil kita abi. Panggil abang Fatih, anak menakan panggil apa? Anak menakan panggil apa kat abang Fatih? Anjang. Anjang. Kalau kata ada di kalangan anak menakan yang rapat sungguh, mungkinlah dah abang Fatih pernah bela daripada kecil pun semua. Dia takkan panggil anjang. Dia akan panggil ayah. Dia akan panggil abah ataupun abi. Anak-anak panggil apa? Abah. Anak menakan hak belah lama tu akan panggil abah juga. Khair, di sini ulama cuba cari makna yang sesuai dengan ucapan Nabi, ayah aku dalam neraka. So, maksud abi di sini ialah bukan abi yang hakiki bagi Nabi, bukan ayah hakiki. Allahumma salli ala Muhammad. Karena dalam bahasa Arab, kalau nak merujuk kepada ayah betul, bukan abu, disebut sebagai walid. Allahu Akbar. Jadi hadis ini ulama faham lagu mana? Ulama faham bila Nabi sebut ayah aku dalam neraka ialah ayah saudara aku. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kan bapa menakan Nabi, pak juga. Abu Talib kan, Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Nabi sebut abi di situ ialah bukan ayah sebenar Nabi, tapi pak menakan dia. Pak menakan yang mati dalam keadaan tak beriman dengan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Habis tu Nabi kata abi, dan Nabi kaitkan pula dengan ayah orang tu. Khair, di sini perlu dibezakan dan perlu kita faham sebab apa Nabi cakap lagu tu. Maka ulama bincang, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi boleh sebut ayah aku, ayah kamu dalam neraka tu, tujuannya ialah Nabi nak jaga perasaan sahabat tadi. Mungkin kawan baru masuk Islam apa semua. Kalau kata Nabi jawab, orang tu main tanya, wahai Rasulullah, ayah saya macam mana? Ayah hang, neraka jahanam tu. Apa perasaan dia? Dia rasa sedih, dia rasa kerah, dia mungkin akan merontak dan sebagainya. Jadi Nabi SAW, tugas Nabi ialah merahmati orang. Nabi takkan cakap dengan bahasa yang kasar, yang boleh menghiris hati orang. Sebab tu Nabi guna abi, Nabi lapik dulu. Nak bagi sahabat tahu, tak apa lagu tu. Sedangkan keluarga Nabi sendiri pun ada yang Allah Ta'ala masuk neraka, apatah lagi keluarga aku. Keluarga Nabi sini siapa? Keluarga Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi sewaktu Nabi sudah menjadi Rasul. Adapun yang pernah berjumpa dengan Nabi sebelum Nabi dilantik Rasul meninggal, mereka ni ahli fatrah, tak disisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam mana? Tok Wan Nabi, Tok Nek Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian Allahu Akbar. Kata Syekhuna, Allahumma salli ala Muhammad, daripada hadis ni faedah kita boleh dapat ialah kamalu khilqatihi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini nak menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya penciptaan yang ada kepada Nabi kita SAW. Tubuh badannya segak, orangnya cantik, bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mempunyai perilaku yang sangat baik. Kemudian faedah lagi pada hadis ni, wasafa as-sahabatu li hay'ati wa surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau wasfu sahabati li hay'ati wa surati Rasulillah sallallahu dalilun ala diqqati ta'ammulihim wa baqa'i surati fi adhanihim. Faedah terakhir pada hadis ni, kata Syekhuna, dalam hadis ni Sayyidina Anas cerita pasal Nabi satu persatu, pasal tinggi Nabi, pasal rambut Nabi, pasal warna kulit Nabi, pasal berapa tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, berapa tahun Nabi berdakwah Mekah, berapa tahun di Madinah, Nabi wafat tahun bila, dan berapa lai uban Nabi. Dia cerita satu. Seolah macam Nabi duduk sebelah, dia habang kat kita, Nabi uban 20, Nabi macam tu. Maknanya sebiji-sebiji dia cerita kat kita. Dia cerita bila Nabi dah wafat lama dah. Maka perbuatan para sahabat seperti Sayyidina Anas yang menggambarkan kepada kita tentang sosok tubuh Nabi SAW, ini nak menunjukkan bahawasanya betapa detail dan telitinya mereka sewaktu perhati Nabi. Maknanya sahabat kalau duduk dengan Rasulullah tu, mereka tak merewang mata tak lari ke mata. Sebaliknya mereka akan ambil peluang untuk nak teliti, tengok wajah Nabi macam mana, hidung, mulut Nabi, gigi Nabi. Nanti ada hadis cerita pasal gigi, pasal hidung Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka teliti sungguh sampai tahap Sayyidina Anas boleh kira uban Nabi. Uban kita pun tak ada nak kira lagi. Allahu Akbar. Dan subhanallah, kalau kita perhati balik, apa rahsia yang menyebabkan sahabat boleh perhati lama dekat Nabi? Sedangkan di antara sikap kita manusia ni ialah boring. Nah, kita ni kalau buat satu tahun, kalau lama sangat dia mula main cemuih. Ni kuliah maghrib contohnya, ni kat pukul 9 dah. Kalau saya lajak pukul 9.30, apa jadi? Mulalah dia main kunci lah, dia mulalah kali tinggal saya seorang cemuih. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya apa? Kita manusia biasa ni, orang tak boleh tengok lama. Contoh saya duduk sini, kalau kata tiap-tiap malam saya mengajak sini, saya rasa dah kena komplain lama dah. JK Abang Fadil kena komplain, tolonglah cari ceramah lain sama dia. Ni memanglah baca hadis, tapi cemuih ingat muka orang tu. Hatta Allahumma salli ala Muhammad, kalau orang tu cantik, handsome, terang mana sekalipun, kali pertama tengok, wih lawa, segak. Bila setengah jam berarti tidak lah hidung punya, nampak? Dia cepat-cepat cari, cepat nampak hal tak elok. Dan lama-lama kita akan jadi cemuih, jadi malal, jadi bosan, jadi boring nak tengok orang tu lama. Tapi yang peliknya, macam mana sahabat Nabi boleh tengok lama-lama dekat Nabi? Bukan takat kali tu, sepanjang hidup dia dengan Nabi. Maka di sini rahsianya kata ulama ada dua. Satu yang ada pada Nabi, satu lagi ada kepada para sahabat Nabi SAW. Dan rahsia tersebut ialah kita sambung pertemuan akan datang bulan depan insya-Allah taala. Jadi saya punya disiplin, saya tak mau ambil masa tuan-tuan banyak-banyak. Selalunya kalau azan tu saya berhenti terus, ni dah lajak dah, orang dah komat dah. Kita berhenti setakat ini insya-Allah subhanahu wa taala. Sambung pertemuan akan datang pada hadis seterusnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.